Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar yang dikasihi ya. Okey, hari ini untuk video kali ini kita teruskan dengan subtopik kita yang ke berapa Cikgu pun tak ingat lah. Tapi yang penting hari ini kita akan cikgu akan sentuh tentang asid karboksilik ya. Asid karboksilik yang merupakan siri homolog kita yang keempat lah ya. Lepas alkena, alkina, alkohol dan asid karboksilik ya. Okey, apa yang kita perlu tahu tentang asid karboksilik? Dia adalah asid lah ya. Asid yang merupakan asid lemah ya. Asid yang lemah yang mempunyai suatu sebatian organik yang mengandungi karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, sama macam alkohol tapi cuma bentuk struktur dia berbeza lah. Dan juga sifat kimia dia, sifat fizikal dia akan berbeza. Dua atom oksigen dan satu ikatan ganda dua antara karbon atom dengan karbon atom. Okey, untuk mengenal asid karboksilik, dia mesti ikatan ganda dua tu berlaku di antara karbon dengan oksigen. Okey, kalau ada nampak double bond pada karbon dan juga oksigen, itu merupakan asid karboksilik ya. Dia ada OH di belakang. Okey, kumpulan berfungsi adalah karboksil ya, atau COOH. Itu adalah dia punya kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi adalah apabila kita lihat sesuatu struktur itu, kita kenal yang itu merupakan asid karboksilik. Itu kumpulan berfungsi dia. Ada saja COH, jadi dia adalah asid karboksilik. Okey, formula molekul dia CnH2n tambah 1 COOH, di mana N sama dengan kosong ya. N adalah bilangan karbon. Kenapa N dia bermula dengan kosong? Okey, cuba cikgu masukkan satu katakan ya. CNN ni kosong di sini. Cikgu masukkan N sama dengan kosong di sini. Bila cikgu masukkan N sama dengan kosong, C ni dah jadi kosong lah. Kosong kali 1 kosong. H2N 2 kali kosong kosong. Jadi H kat sini pun tak ada. Ya, jadi tambah 1. Jadi ada 1 H lah. So kita akan dapat CHCOOH. Ya. So kalau ini sekiranya N dia sama dengan kosong N sama dengan kosong, kita akan dapat bentuk ini. So kita masih ada lagi satu karbon di bahagian belakang ni yang boleh kita namakan ya. Bila ada satu karbon bermaksud dia adalah met, ataupun kalau untuk asid karboksilik kita panggil dia sebagai metanoik ya. Kita tambah oik di belakang, di depan dia asid lah, asid metanoik. So nama dia bergantung kepada bilangan karbon dia. Cuma jangan keliru dengan asid karboksilik, sebabnya di belakang dia masih ada lagi satu karbon ya di sini. Contoh cikgu ada ya. Cikgu ada CH3COOH ya. Awak jangan kira karbon di depan saja. Kita nampak karbon depan ni satu, tapi dia ada lagi satu karbon di belakang ni. So dua karbon. So bila karbon dia ada dua, means dia adalah asid etanoik. Maksud dia ada dua karbon. Okey. Okey, nama awalan plus nama akhiran dia. Okey. Astaghfirullah. Okey, nama dia, awalan dia adalah bilangan atom karbon ya, C, ditambah berapa bilangan C kita akan tambahkan dengan metan, etan, propan, dan belakang dia kita akan tambah oik lah, propan oik, metan oik kan, butan oik. Tapi di depan dia kena tambah asid disebabkan dia adalah asid yang lemah lah, kena tambah asid di depan. Okay, ini adalah contoh asid karboksilik yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Cuma kita tak tahulah. Cuma kita tak tahu yang itu merupakan asid karboksilik. Okay, contoh asid etanoik ya, bahasa pasar dia kita guna asid asetik ya. Kalau awak tengok belakang ingredient makanan semua, memang ada perkataan-perkataan ni lah. Dia terdapat dalam cuka yang awak makan tu lah, untuk guna dalam masakan kan. Semut ada asid formik ya, ataupun asid metanoik. Propanoik ada dalam susu. Asid butanoik mentega. Asid laktik susu masam. Asid sitrik adalah buah limau. Ini semua merupakan asid-asid yang lemah yang merupakan asid karboksilik.
Okey, kita pergi kepada sifat fizik asid etanoik. Sifat fizik yang pertama adalah dia merupakan cecair tak berwarna pada suhu bilik. Ini kita semua tahu, dia tidak ada warna. Cikgu dah sebut daripada awal yang kita belajar sebatian karbon ni, tidak ada satu pun yang ada warna. Semua sebatian karbon tidak berwarna, ya. Okey, takat didih dia 118. Dia takat didih dia rendah tetapi lebih tinggi berbanding dengan sebatian karbon yang lain, sebab dia merupakan kita kata dia merupakan asid, ya. So dia ada sedikit ikatan ion di bahagian hujung tu, apabila dipisahkan dia ada H+ di bahagian hujung tu. So dia ada takat didih yang lebih tinggi berbanding dengan sebatian karbon yang lain. Okey, dia mudah meruap, ya. Mudah meruap sama dengan kita punya alkohol lah. Larut dalam air, okey. So larut dalam air, tetapi semakin panjang rantai karbon dia semakin kurang larut dalam air lah. Cuma kalau untuk yang 4 yang pertama, kita belajar 4 saja. Yang pertama iaitu asid metanoik, etanoik, propanoik dengan butanoik. So 4 tu memang dia larut dalam air lah. Berbau masam. Bau dia agak masam. Biasalah asid, ya. Asid. Kita ambil sifat asid saja sebab dia memang asid, cuma dia asid yang lemah. Okay, asid karboksilik adalah asid yang lemah, mengion separa dalam air dan menghasilkan ion hidrogen. Mengion separa saja, menukarkan kertas litmus. Yang ni cikgu tak ingat lah. Biru ke merah ke biru kan. Cikgu tak pasti yang asid alkali ni, cikgu tak apa ingat tentang kertas litmus. Yang itu awak boleh tengok sendirilah. Okey, cuba awak lihat di sini dia dia punya ni lari sikit lah. Ni ada air ni sepatutnya di sini. Melarut dalam air, sepatutnya di situ. Okey, dia akan menghasilkan kita kata ion ini asid etanoik, jadi ion etanoat, ya. Ion etanoat dan juga belakang ni ion hidrogen. Ion hidrogen ni yang penting ni. Dia belah di sini, ya. Kalau tengok, dia belah di sini. Dia belah di situ tempat cikgu tu. Tambah di sebelah ni tolak. Okey. So itu merupakan apabila dia mengion dalam air ataupun dia larut dalam air, dia menghasilkan dua ion ni. Ion hidrogen yang menunjukkan dia punya sifat asid dia, ya. Okey, sebagai asid, dia punya sifat kimia dia tak ada perubahan. Dia adalah asid. Walaupun dia asid yang lemah, dia masih lagi asid, iaitu dia boleh bertindak balas dengan base dan juga alkali untuk menghasilkan garam dan air. Dia boleh bertindak balas dengan logam. Dia boleh bertindak balas dengan logam karbonat ataupun karbonat logam. Okey, so dia sifat kimia dia sama dengan asid kuat. Tak ada perubahan. Okey. Dan sifat dia yang kedua adalah dia boleh bertindak balas dengan alkohol. Ni je yang beza dia. Ya. So cuma asid kuat tak boleh bertindak balas dengan alkohol, tapi asid karboksilik dia boleh bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester. Ya, untuk menghasilkan ester. Yang ni kita akan pergi kemudian. Okey. Yang first kita lihat contoh tindak balas dia dengan asid, tindak balas dia dengan base, dia menghasilkan garam dan air. Ini adalah tindak balas peneutralan. Okey, ni tak apa nampak ni, CH3 COOH tambah dengan NaOH. Kita punya alkali kita. So kita akan dapat, ruang tak cukup, cikgu letak di bawah ni, ya. So kita akan dapat, biasalah kita potong sini, ya. Yang penting garam dan air. Garam kita akan dapat CH3 COO minus Na plus kan, jadi CNO Na tambah dengan H2O. So ini adalah hasil bagi tindak balas peneutralan, bagi tindak balas di antara asid karboksilik ataupun di sini asid etanoik lah. Asid etanoik, 1 2 2 karbon bermaksud dia etan. So asid etanoik. Okey, menghasilkan garam dan air. Okey, tindak balas dengan logam pun sama. Asid bertindak balas dengan logam CH3 COOH. Asid etanoik bertindak balas dengan logam Mg. So kita akan dapat potong di sini CH3 COO. Ingat, ya, dia ni minus Mg2 plus. Jadi kena kurung ni 2 Mg1 tambah dengan H2. Okey, so balance kan, letak 2 di depan. H2 hidrogen, ya, mendapatkan garam dan gas hidrogen. Ni garam, ni gas hidrogen. Itu tindak balas dengan logam. Okey, yang ketiga tindak balas dengan karbonat logam. Seperti biasa menghasilkan garam, karbon dioksida dan air, ya. So
Ni tindak balas dia lah lengkap di sini, dia tunjuk ya. Asid etanoik tambah dengan logam karbonat iaitu kalium karbonat, hasil dia akan dapat kalium etanoat, karbon dioksida dan juga air. Okey, ini adalah 3 tindak balas yang berlaku pada semua asid. Tak kiralah asid tu asid lemah ataupun asid kuat. Semua boleh bertindak balas dengan base dan alkali, semua boleh bertindak balas dengan logam dan semua juga boleh bertindak balas dengan logam karbonat. Okey, untuk tindak balas dia dengan alkohol, ya, dia adalah tindak balas untuk menghasilkan ester dan juga air. Ni kita panggil tindak balas pengesteran. Ni sangat popular, selalu keluar dalam exam. Okey, tindak balas pengesteran. Okay, apa dia buat? Asid etanoik. Ya, asid etanoik kita tindak balaskan dia dengan etanol. Ni contoh lah. 2 contoh. Satu ambil etanoik, satu lagi ambil etanol. Okey. So, kalau awak lihat gambar rajah ni tak apa nampak sebab dia tulis dalam bentuk formula molekul. Kita lihat formula struktur di bawah ni ya. Okey, ni adalah asid kita. Bila nak lukis, kena lukis asid dulu. Okey, lukis asid dulu sebab asid di depan, dia gabungan dia dengan alkohol. Jangan lukis alkohol dulu. Okey, so ni adalah asid kita. Kita potongkan, ni adalah kita punya alkohol ataupun etanol, ini asid etanoik kita. Kita potongkan pada bahagian ni, OH dengan H ni. Potongkan. Di tengah-tengah ni adalah air. Jadi kita potongkan and then kita rapatkan kedua-duanya untuk kita dapatkan kita punya sebatian yang baru. Okey, tambah dengan H2O. Okey, tak apa, cikgu akan tunjuk contoh yang lain nanti ya. Contoh yang ni, ini merupakan 1,2 asid etanoik juga. Bertindak balas dengan etanol ya. Okey, kemudian dia potong bahagian tengah ni, dia potong and then dia sambungkan O sambung ke sini. So dia akan dapat nama dia, nanti dia akan jadi etil etanoat. Bila nak namakan, kita kena namakan alkohol dulu. Ya, alkohol kita etanol, jadi nama dia akan jadi etil. Asid etanoik dia akan jadi etanoat. Tu tak ada masalah sebabnya nama dia dua-dua etanol dengan etanoik. Jadi sama. Kalau dia antara propanoik dengan butanoik, yang itu yang masalah dia. Kalau awak ada propanol, awak ada asid butanoik. Jadi nama dia akan jadi, kena tahu konsep lah macam mana kita nak namakan tu. Okey. Contoh ya, cikgu ada propanol ya. Propanol dia C123OH ya. Ini ya. So ini adalah propanol cikgu. Okey, kemudian cikgu tindak balaskan dia dengan etanol. Ini asid propanoik ya. Sorry, ini asid propanoik. Yang ini adalah etanol cikgu. Etanol ada 2 karbon lah. Etanol merupakan alkohol lah. Ya, etanol merupakan alkohol. Okey, kemudian kita sambungkan dia dengan OH di sini ya. OH pula awak letak macam ni. O dengan H. Sorry. Tambah di sini. OH ya. Jangan letak HO pula. O mesti attach dengan kita punya ikatan dia. O dengan H. Okey, so cikgu ada asid propanoik dengan etanol. Jadi kita potong ya. Bila kita nak buat tindak balas tu, kita potong. Kita ambil OH pada asid kita dan juga H pada kita punya alkohol. Potong, keluarkan. Iaitu kita punya air tu, kita keluarkan daripada tindak balas tu ataupun sebatian tu. Okay, last sekali awak akan dapat 1, 2, 3. Ni O ni, ini daripada kita punya asid lah. Yang lain H ni cikgu tak tulis. Okay, ni H. Okay, and then yang di sebelah sana untuk kita punya etanol dah potong tadi, tinggal O tadi. So kita sambungkan dengan O. Lepas tu 2 karbon lah. 2 karbon. H. Okey, so siap kita punya ester ya. So siap kita punya ester. Cuma kita nak namakan. Cikgu cakap tadi bila nak namakan, kita namakan alkohol dulu. Okey, alkohol kita namakan, kita letak alkohol kita, nama dia adalah etanol, jadi nama dia tukar jadi etil. Kita punya asid tadi propanoik, 1, 2, 3 propanoik, dia jadi etil propanoat. Okey. So itu adalah ester yang, nama ester kita yang terhasil lah. Okey. So macam mana nak buat? First, bila kita nak buat tindak balas pengesteran,
Lukis asid dulu, baru lukis alkohol. Nak namakan alkohol dulu, baru namakan asid kita. Okay, so itu adalah berkaitan dengan asid karboksilik lah, sedikit sebanyak. Okay, so kita selesai sampai situ. Cikgu selesai untuk asid karboksilik. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya melalui kita punya ruang yang ada, ya, WhatsApp. Boleh bertanya cikgu melalui Telegram, ya. Dan juga awak siapkan Adura, ada banyak kosong dalam tu yang boleh awak isi, ya. Cikgu akan bagi latihan kemudian lah. Okay, so isikan semua yang ada dalam Adura tu, and then kita akan buat perbincangan. Kemudian lah awak hantar. Cikgu ambil, ya, semua yang hantar pada cikgu tu, cikgu akan masukkan untuk PBD, ya. Yang mana yang tak hantar tu, awak janganlah nak buat belah ihsan kat cikgu, nak minta tambah markah ke, ataupun nak minta dapat tinggi ke. Jangan tanya cikgu nanti kenapa saya punya markah rendah ke. Jangan tanya. Sebabnya semua benda tu cikgu rekodkan, supaya cikgu tahu apa yang perkembangan awak sepanjang kita kelas secara online ni. Okay, itu saja daripada cikgu untuk video kali ni. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Terima kasih.